sekali lagi saya ingin mengucapkan sabas dan tahniah kepada semua pelajar, khususnya kepada pelajar SMK Tongod yang bersama-sama kita pada hari ini sebagai host untuk melaksanakan program yang sangat luar biasa, hebat, mantul ini. Dan juga terima kasih banyak kepada sahabat saya Tuan Pengetua Rahsilan Joni atas undangan kepada saya. Terima kasih kepada Cikgu Juari, Ketua Panitia Bahasa Melayu SMK Tongod, rekan-rekan guru Bahasa Melayu SMK Tongod, dan khususnya kepada semua pelajar dan juga kepada para pelajar Nun Jauh di sana di Seratah Negeri Sabah yang sedang menyaksikan saya secara live pada hari ini. Jadi kita akan kupas sejelas-jelasnya apakah pengisian combo pedas. Pengisian combo pedas yang perlu diharungi, perlu dilalui oleh semua pelajar pada hari ini. Oke, pertama, jom kita teruskan. Baik, jadi saya mohon semua pelajar supaya lebih fokus. Saya akan bercakap agak cepat ya hari ini, dan saya minta semua pelajar supaya mendengar perkongsian saya ya. Oke, pertama anak-anak semua. Oke, kita tengok yang pertama dulu. Untuk bahasa Melayu kertas 1 bahagian E ini anak-anak semua. Oke, untuk E ini ya. Oke, jumlah patah perkataan yang kamu kena buat ialah antara 150 hingga 200 patah perkataan sahaja. Tidak lebih. Tidak boleh lebih 200. Tidak boleh lebih 200 ya. Kemudian, oke. Oke, masa Anda menjawab soalan ini hanya 30 menit saja ya. 30 menit saja. Tidak boleh lebih daripada 30 menit. Nah, kamu ingat ini anak. Kemudian, tiada kata kunci. Tiada kata kunci dalam soalan bahagian E ini. Oke, jadi apabila para pelajar mendapat soalan, apa yang Anda perlu buat ialah Anda perlu membaca dan Anda perlu menganalisis keseluruhan bahan, ya. Dan juga pastikan tulisan Anda boleh dibaca oleh pemeriksa. Ini perkara yang sangat-sangat penting ya. Kemudian, oke, kita tengok di sini anak-anak semua. Kriteria penskoran. Jadi saya hanya beri tahap cemerlang, Anda kena fight, kamu kena berjuang untuk cemerlang ini 26 sampai 30 markah. Nah, tengok yang bahagian itu gambar dapat 10E, dapat 9E, dapat 8E. Ini satu momen yang sangat bagus dan saya mengharapkan semua anak-anak juga lebih fokus ya. Kemudian kepujian 20 sampai 25 saja, memuaskan 15 sampai 19. Penguasaan minimum 10 sampai 14 dan tidak mencapai tahap penguasaan minimum 1 sampai 9. Jadi apa yang saya nak kongsikan kepada Anda pada hari ini anak-anak semua, saya nak membantu pelajar untuk nak mencapai tahap cemerlang. Oke, kita teruskan. Bagaimana Anda nak mencapai tahap cemerlang tuh? Oke, kita mau bintang yang macam ini. Oke, kita mau juga kalau ada pelajar yang dapat dalam kepujian pun tak. Oke, sudah tuh. Tetapi janganlah ada pelajar dapat penguasaan minimum ataupun tidak mencapai tahap penguasaan minimum. Palis kata orang di Sabah ya. Oke, baik, kita teruskan. Nah, oke, saya akan berikan satu contoh. Satu contoh soalan karangan bahagian E. Oke, kalau kita tengok di sini anak-anak, dalam bahan ini ya, dalam soalan ini ya, statistik dan bahan di bawah berkaitan dengan kematian akibat kemalangan jalan raya. Berkaitan dengan kemalangan jalan raya. Tuliskan sebuah karangan tentang kemalangan jalan raya yang berlaku di negara kita. Nah, nampak tak? Jadi temanya ialah kemalangan jalan raya. Panjang huraian Anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan sahaja. Sudah dilimitkan, sudah digezetkan. Antara itu sahaja. Maksudnya di sini tidak boleh lebih. Oke. Bagaimana Anda nak menulis, bagaimana Anda nak menghasilkan karangan seperti yang Cikgu katakan tadi, tugasan dalam bahan itu tidak dinyatakan secara spesifik, tersembunyi di sebalik bahan. Oke. Jadi kita gunakan satu teknik yaitu teknik KFC. Jadi apabila Anda baca bahan tu ya, kaitkan dengan kata kunci, kebaikan ataupun kesan. Kaitkan dengan faktor, pemangkin, kaitkan dengan cara, langkah, ataupun cabaran. Nah, jadi dengan menggunakan teknik KFC ini akan membantu Anda untuk mengenal pasti kata kunci yang terdapat dalam bahan rangsangan.
karangan bahagian E. Jadi ini salah satu cara untuk membantu Anda, anak-anak semua. Oke, baik, kita teruskan ya. Baik, kita tengok nih. Ini merupakan statistik. Ini merupakan statistik kematian akibat kemalangan jalan raya Januari sampai Mac 2018. Data ini diambil daripada sumber Jabatan Keselamatan Jalan Raya. Nah, jadi pelajar perlu menganalisis statistik tersebut. Oke, kita tengok di sini ya. Oke, pada Januari 2018, 516 sahaja kematian akibat kemalangan jalan raya. Manakala pada Mac 2018 meningkat kepada 567 kematian. Oke, jadi pelajar kena paham betul-betul, kena akur betul-betul, kena analisis betul ini statistik, ya. Yang kedua, oke, bahan yang kedua kita tengok di sini. Anak-anak semua tengok di sini ya. Bahan kedua kita tengok di sini, ini ialah maklumat yang berkaitan dengan kemalangan jalan raya. Mungkin di sini kita tengok di sini kan, oh, kesal driver buat pusingan di tempat larangan. Wanita maut langgar bongkar kayu di lebuh raya. 2 langgar lampu merah setiap 3 menit. Kereta terbalik di lebuh raya. Apalagi itu? Kereta rempuh pagar ibu pejabat polis. Wow. Tumpahan minyak di lebuh raya Karak. Semuanya ini kalau kita baca anak-anak, kalau Anda baca, ini tentang apa? Ini tentang apa? Kalau kita kaitkan dengan KFC, ini berkaitan dengan puncak yang menyebabkan kemalangan jalan raya. Maksudnya di sini pelajar hurai puncak itu sahaja. Pelajar tidak perlu hurai langkah menangani kemalangan jalan raya sebab dah dinyatakan dalam gambar ini, dalam bahan ini, puncak sahaja. Oke, itu. Jadi cara nak menjawab soalan untuk karangan ini anak-anak mesti berdasarkan kepada maklumat yang terdapat dalam gambar. Gitu. Oke, bagaimana kamu nak memulakan tema? Nah, bagaimana kamu nak memulakan ayat? Oke, di bahagian pendahuluan ini anak-anak, kamu kena mulakan dengan ayat tema. Ayat tema, ingat tuh, apa-apa juga soalan yang keluar dalam karangan bahagian E, pelajar kena mula dengan ayat tema. Ayat tema ya. Oke, jom kita tengok. Ini pendahuluannya yang paling mudah. Tengok. Ini pendahuluan yang paling mudah. Statistik kematian akibat kemalangan jalan raya di Malaysia memperlihatkan peningkatan saban hari. Betul kan? Daripada statistik tersebut. Apa tak? Kemudian apa buktinya? Jabatan Keselamatan Jalan Raya melaporkan bahawa pada Januari 2018 terdapat 516 kematian akibat kemalangan jalan raya dan meningkat kepada 567 kematian pada Mac 2018. Oke, jadi di mana kamu dapat bahan ini anak-anak? Daripada bahan statistik yang terdapat dalam soalan. Oke, kemudian selepas itu pelajar kena nyatakan ayat tugasan pada ayat yang terakhir, yaitu persoalannya apakah faktor-faktor kemalangan jalan raya di negara kita. Nah, jadi dengan pendahuluan yang begini mudah, pendahuluan ini sebenarnya sudah menepati kehendak soalan, yaitu pelajar kena mulakan dengan ayat tema. Apa temanya? Kemalangan jalan raya. Data kamu dapat di mana? Daripada statistik. Jadi pelajar kena hurai berdasarkan kepada bahan yang tertera di situ. Wajib, sebab ada bahan di situ kan? Ada statistiknya. Oke, saya harap anak-anak boleh paham. Oke, terusnya kita teruskan. Oke. Baik. Jadi kemalangan jalan raya ini ialah tema, manakala faktor-faktor pula ialah tugasan ataupun fokus yang perlu dihurai oleh pelajar. Gitu. Gitu ya. Oke, kita tengok. Oke. Nah, selepas Anda dah memulakan pendahuluan, kamu kena hurai maklumat ataupun kata kunci puncak-puncak yang terdapat dalam bahan. Gitu. Ya. Oke, kita tengok di sini. Salah satu asbab kemalangan jalan raya ialah kegagalan mematuhi peraturan di jalan raya. Nah, so yang ini terdapat dalam bahan. Apa contohnya? Terdapat pemandu yang sengaja melakukan pusingan di tempat larangan. Ini terdapat dalam bahan tadi itu. Pelajar hanya ambil saja sebagai contoh.
Di samping itu terdapat juga pemandu yang melanggar lampu isyarat dengan meneruskan pemanduan ketika lampu isyarat berwarna merah. Yang ini pun terdapat dalam bahan. Kedua-dua salah laku tersebut terbukti menjadi puncak kemalangan di jalan raya yang meragut nyawa mangsa yang tidak berdosa. Jadi anak-anak semua, kamu dengar apa cikgu cakap hari ini. Pelajar hanya ambil maklumat yang terdapat dalam bahan dan Anda perlu huraikan sedikit sebanyak. Mudah saja. Mudah saja. Itu caranya anak-anak semua, ya. Oke. Jadi ada dua bahan. Ada dua faktor yang menyebabkan kemalangan jalan raya berdasarkan isi yang ataupun perangan isi yang pertama. Oke, yang kedua ya. Ini pun terdapat dalam bahan. Selain itu, kemalangan jalan raya juga berlaku akibat sikap pemandu yang memandu kendaraan dengan laju dan tidak akur terhadap had laju yang telah ditetapkan. Nah, ini juga terdapat dalam bahan. Apa buktinya anak-anak? Apa buktinya? Kejadian kereta merempuh pagar ibu pejabat polis dikenal pasti sebagai akibat memandu kendaraan dengan laju. So yang ini pun terdapat dalam bahan. Anda hanya perlu ambil maklumat itu sahaja dan hurai. Oke, apalagi contohnya? Tragedi pelajar maut di jalan raya juga berpunca daripada pemanduan yang melebihi had kelajuan yang ditetapkan. Jadi ada dua contoh yang diambil di sini dan kedua-dua contoh ini diambil daripada bahan tersebut. Nampak tak? Jadi dengan kata lain, para pelajar perlu ambil maklumat yang terdapat dalam bahan. Jangan ambil maklumat di luar bahan. Oke, paham ya? Ini betul-betul teknik ini. Betul-betul kalau nak pedas karangan kamu, nak berinti, nak berimpak, begitu caranya anak-anak ya. Oke, isi yang terakhir. Di samping itu kehadiran objek atau bahan yang tidak sepatutnya berada di atas jalan raya juga pemangkin kematian akibat kemalangan jalan raya. Nah, so yang ini pun terdapat dalam bahan. Oke? Kita tengok. Contohnya, seorang wanita telah dilaporkan maut akibat kendaraan yang dinaikinya melanggar bongkar kayu. Nah, bongkar kayu ini terdapat dalam bahan. Kemudian tumpahan minyak juga terdapat dalam bahan. Jadi apa yang pelajar perlu buat? Kamu hanya ambil maklumat tersebut. Oke, yang ini kan ada beberapa punca yang menyebabkan kemalangan jalan raya dan pelajar perlu susun. Oke, perangan isi pertama, perangan isi kedua, perangan isi ketiga, selesai ke situ. Dan bagaimana Anda nak membina penutup? Penutup. Jadi anak-anak semua, kamu dengar nih baik-baik. Di bahagian penutup, pelajar mesti tulis semula, mesti nyatakan semula tema. Nyatakan semula tema, nyatakan semula tugasan. Oke, kita tengok di sini ya. Kesimpulannya terdapat beberapa faktor. Faktor ini ialah tugasan. Kemalangan jalan raya ialah tema. Nyatakan balik. Oke, baik. Di mana berlaku nih? Di negara kita, kan sumbernya di negara kita. Oleh itu, semua pihak hendaklah sentiasa berhati-hati ketika berada di jalan raya kerana malang tidak berbau. Apa tak? So, yang ini kita dah masukkan peribahasa. Kita dah masukkan peribahasa. Kemudian, apakah pandangan kamu sendiri anak-anak? Apa pandangan kamu? Saya pasti melalui sinergi. Sinergi maksudnya ini kolaboratif. Kolaboratif ini maksudnya ini ialah kerjasama. Jadi kalau pelajar jarang mendengar ataupun baru hari ini Anda mendengar perkataan sinergi, maka kamu kena gunalah perkataan ini untuk menggantikan perkataan kerjasama ataupun kolaboratif. Nampak tak? Oke, saya ulang balik ya. Saya pasti melalui sinergi semua pihak kemalangan jalan raya dapat diatasi, jangan sudah terhantuk baru tengadah. Nah, di bahagian penutup ini saya masukkan dua ungkapan menarik. Dua ungkapan menarik. Jadi kalau pelajar dapat menghasilkan karangan seperti ini, agak-agak berapa markah kamu dapat ya? Agak-agak berapa markah kamu dapat? Wow, kita tengok anak-anak semua. Jom tengok. Oke, pendahuluannya di atas, kemudian ada 3 perenggan isi. Oke, ada 3 perenggan isi dan ada 1 perenggan kesimpulan. Oh, ada 1 perenggan kesimpulan ke sini. Nah, jadi dengan kata lain, kalau Anda boleh buat karangan seperti ini, berapa markah yang Anda akan dapat anak-anak? Berapa markah kamu akan dapat? Anda akan dapat markah 26 dan ke atas. 26 dan ke atas. Kenapa? Kenapa dapat markah 26 dan ke atas? Ini markah cemerlang tahu. Ini ialah markah cemerlang. Kenapa? Karena
karangan tersebut menepati tema. Ingat ya, rahasia pertama untuk karangan bahagian ini mesti menepati tema. Temanya apa? Temanya ialah kemalangan jalan raya. Oke, kemudian bahasa gramatis, tanda baca betul, ejaan betul, kosakata luas. Contohnya apa itu? Kosakata luas, sinergi, sinergi, kolaboratif, kerjasama. Nampak tak? Kemudian yang keenam itu ialah menggunakan ungkapan yang menarik. Berapa ungkapan menarik yang saya masukkan ke situ? Ada 2, betul tak? 2 ungkapan yang menarik. Oke, itu dah memadai sudah. Kemudian yang ketujuh, idea relevan dengan stimulus bahan rangsangan. Maksudnya di sini, punca-punca yang berkaitan dengan kemalangan jalan raya telah dihurai, telah dimasukkan secara keseluruhan dalam peringkat isi yang pertama, isi yang kedua, dan juga isi yang ketiga. Maksudnya di sini, setiap maklumat tersebut telah diambil oleh calon. Mesti diambil oleh calon. Kemudian dihurai dengan jelas dan matang. Maksudnya di sini, mesti ada contoh. Dan contoh ini pula juga terdapat dalam bahan karangan tersebut. Oke, baik. Jadi Ciko harap para pelajar yang sedang menyaksikan sesi ini dapat memahami dengan mudah bagaimana Anda nak menghasilkan karangan yang terbaik, khususnya untuk karangan bahagian E. Ya, baik. Oke, seterusnya Ciko berikan lagi satu contoh. Satu contoh karangan. Kalau yang tadi itu hanya dua bahan saja. Satu lagi bahan itu statistik, yang bahan yang kedua itu ialah bahan yang memaparkan tentang puncak-puncak kemalangan jalan raya. Oke, ada 2 bahan saja. Oke, sekarang ini saya nak kongsikan kepada Anda satu lagi bahan, yang mana bahan ini memaparkan ada 3 bahannya. Oh, ada 3 bahan. Ada 3 bahan ya anak-anak. 3 bahannya. 3 bahan. Oke, 3 bahan. 3 bahannya. Oke, 3 bahan. Nah, kalau yang tadi itu berkaitan dengan tema tentang kemalangan jalan raya. Tetapi yang ini temanya apa? Tentang kerjaya dalam bidang sukan. Jadi kerjaya dalam bidang sukan ini juga terdapat dalam di SKP. Dalam di SKP ya. Oke, kita tengok nih. Bahan yang pertama, bahan yang kedua, bahan yang ketiga. Maksudnya kalau ada 3 bahan, 3 isi. 3 idea. 3 idea yang mesti dihurai oleh para pelajar. Oke? Ingat tuh anak-anak. Kalau 2 bahan sahaja, maksudnya itu 2 bahan saja, 2 idea sahaja yang Anda kena hurai. Oke? Baik, 2 idea. Ya. Tetapi kalau macam yang tadi itu, 1 bahan sahaja, 1 bahan tetapi banyak sekali faktor, itu kamu kena hurai. 3 peringkat isi kamu kena hurai. Oke? Baik. Sekarang, apa yang Anda perlu buat anak-anak? Anda perlu analisis soalan tersebut. Ya, sebelum kamu jawab apa-apa juga soalan lah, Anda perlu analisis. Analisis, baca dengan bagus, baca dengan teliti. Oke, apa temanya? Oh, temanya kerjaya dalam bidang sukan. Oh, apa tugasannya? Tugasannya manfaat kerjaya dalam bidang sukan. Cara untuk mencapai cita-cita dalam bidang sukan. Manfaat sukan kepada masyarakat. Ini tugasannya dalam bahan itu, dan inilah yang perlu Anda huraikan. Siapakah sasarannya? Masyarakat dan juga individu. Dan soalan ini tidak ada format ya. Oke, kita tengok. Nah, seperti yang Cikgu katakan tadi anak-anak, Anda perlu membina pendahuluan, dan bagaimana kamu nak memulakan pendahuluan itu? Mula dengan ayat tema. Mulakan dengan ayat tema. Sebab kalau kamu nak mulakan dengan ayat tema, maksudnya di situ karangan kamu itu akan lebih berfokus, lebih menjurus kepada tema, lebih menjurus kepada persoalan dalam karangan tersebut. Oke, kita tengok ya. Macam mana kita nak buat apa nih ayat pertama? Tengok. Sukan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Betul kan? Sukan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Jadi, aktiviti sukan bukan sahaja menjadi pengisi masa lapang, tetapi bidang ini sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai kerjaya. Nah, jadi ayat yang pertama tadi itu menyatakan tentang kepentingan sukan. Ayat yang kedua menyatakan tentang sukan boleh dijadikan kerjaya. Ayat ketiga,
Hal ini dikatakan demikian kerana kerjaya dalam bidang sukan mempunyai pelbagai manfaat. Jadi dalam pendahuluan kamu tu anak-anak semua, cikgu nak rumuskan balik. Dalam pendahuluan kamu tu seperti yang cikgu katakan tadi, mula dengan ayat tema. Ayat yang kedua baru Anda sesuaikan dengan kehendak soalan. Ya. Jadi kalau kamu nak mula teknik persoalan pun tak ada masalah. Persoalannya apakah manfaat melalui kerjaya dalam bidang sukan? Boleh juga di situ. Boleh juga. Ini hanya panduan sahaja, panduan untuk Anda nak membina pendahuluan. Dan ingat, contoh ini boleh diikuti, boleh diikuti, dan pelajar saya pasti kalau Anda boleh buat begini, karangan kamu ataupun pendahuluan kamu memang luar biasa, awesome sekali. Okey, sekarang bagaimana Anda nak menghurai? Bagaimana kamu nak hurai isi pertama? Kalau kita lihat di sini, anak-anak, dalam bahan yang pertama ini ialah tentang apa? Tentang sukan badminton, tentang Datuk Lee Chong Wei. Okey, jadi pelajar hanya hurai sahaja maklumat yang terdapat dalam bahan ini. Macam mana kamu nak hurai? Ini tentang manfaat. Manfaat yang mana Datuk Lee Chong Wei menjadikan sukan badminton sebagai sumber pendapatan. Wah, nampak tak? Nampak tak? Okey, baik. Tengok sini. Kerjaya sukan di Malaysia mampu menjadi sumber pendapatan kepada masyarakat. Betul lah kan? Begitu ramai sekali, banyaklah jutawan atlet sukan di Malaysia ini kan yang menjadikan sukan sebagai sumber pendapatan mereka selain Datuk Lee Chong Wei. Tetapi anak-anak semua jangan masukkan tokoh-tokoh lain. Jangan masukkan tokoh-tokoh lain. Contohnya kamu nak masukkan Datuk Nicole and David ke, kamu nak masukkan yang lain ke. Jangan. Kamu hanya nyatakan Datuk Lee Chong Wei sahaja kerana nama Datuk Lee Chong Wei sahaja yang dinyatakan dalam bahan satu. Faham tu ya? Gitu saja. Jadi pelajar hanya olah maklumat ini sahaja. Dan bina ayat kamu sendiri. Jangan salin bulat-bulat bahan satu. Jangan. Okey. Faham ya, anak-anak? Okey, yang kedua, ini ialah maklumat tentang apa? Ini ialah maklumat tentang cara seseorang itu nak menceburkan diri dalam kerjaya dalam bidang sukan. Contohnya dia nak melanjutkan pelajaran ke UPSI. Jadi syaratnya ada, mesti lepasan SPM. Kalau lepasan SPM maksudnya ni lulus dengan cemerlang. Lulus dengan cemerlang, bukan lulus pas-pasan orang bilang. Lulus cemerlang. Gitu. Okey. Macam mana kita nak buat? Selain itu, murid-murid yang ingin bekerjaya dalam bidang sukan perlu cemerlang dalam SPM dan memohon kemasukan ke peringkat ijazah sains sukan seperti yang ditawarkan di mana? Di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Nah, jadi pelajar perlu nyatakan nama universiti yang tertera dalam bahan. Jangan nyatakan nama universiti yang tidak terdapat dalam bahan. Contohnya UMSK, Unimas. Tidak perlu. Kamu hanya nyatakan maklumat yang terdapat dalam bahan sahaja. Paham ya? Okey, terusnya, bukan itu sahaja, murid-murid perlu cemerlang dalam kejohanan sukan seperti olahraga. Dapat tak? Jadi kalau kamu nak berjaya sebagai seorang dalam bidang sukan ini, Anda juga perlu ada latar belakang cemerlang dalam sukan olahraga. Gitu. Itu merit yang paling bagus. Oleh itu, murid-murid perlu membuat persediaan awal kerana kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Nah, sisipkan peribahasa yang sesuai. Pada konteks ataupun pada ayat yang tepat. Gitu. Gitu anak-anak ya. Paham ya? Okey. Jadi apakah bahan yang ketiga? Bahan yang ketiga ini ialah tentang apa nih? Ni tentang juara gym. Wah, juara. Ini di mana nih ya? Ini di Papar nih. Kalau ini tak silap saya di Papar. Okey, jadi pelajar kena baca. Maklumat yang terdapat dalam bahan itu dulu. Apa tu? Kami menawarkan program penurunan berat badan, diet sehat dan senaman kecergasan. Ini merupakan satu tempat di Papar ya, juara gym, dan mereka ini menawarkan pelbagai
pelbagai program, contohnya macam mana nak turunkan berat badan, macam mana nak diet yang sehat, dan macam mana nak senaman kecergasan. Oke, kalau kita tengok di situ, di sini kan ada khidmat jurulatih itu yang warna baju hitam tu kan, tuh yang orang sedang angkat berat ni kan. Inilah jurulatih anak-anak semua. Mungkin ada dalam kalangan kamu yang dah biasa ke gym. Biasa macam saya ni kan selalu ke gym. Saya selalu ke gym untuk memastikan saya sehat, tetap kuat walaupun dah berusia, tetap kuat, tetap maintain lah begitu. Nah, bagaimana kamu nak hurai, anak-anak? Bagaimana kamu nak hurai? Di samping itu, Kerjaya Sukan juga membantu masyarakat menjalani gaya hidup sehat. Betul kan? Kita mesti hurai maklumat ini dengan baik, dengan jelas. Masyarakat boleh berkunjung ke pusat kecergasan atau gimnasium untuk mendapatkan khidmat jurulatih. Siapa-siapa sahaja boleh berkunjung ke pusat kecergasan. Siapa-siapa sahaja. Mereka akan dibimbing oleh jurulatih dengan ilmu diet yang sehat dan teknik senaman yang betul. Nah, di pusat gimnasium yang lengkap dan dengan kemudahan infrastruktur yang cukup bagus, biasanya ada jurulatih bertauliah. Jurulatih bertauliah ini akan membantu sesiapa sahaja untuk mendapatkan badan yang ideal, mungkin badan yang berotot dan sebagainya. Inilah tugas jurulatih untuk memberikan khidmat nasihat. Oke, apa kesannya anak-anak? Apa kesannya? Kesannya masalah obesity yang tinggi di Malaysia dapat dikurangkan. Jadi untuk makluman semua pelajar, Malaysia merupakan antara sebuah negara maju yang mana kebanyakan peratus masyarakatnya yang mengalami berat badan berlebihan ataupun obesity paling tinggi. Jadi untuk memastikan kita tidak terlalu obes, pergilah ke pusat gimnasium seperti yang dinyatakan dalam bahan inilah. Oke, ada juga orang sekarang ini kan orang nak naik gunung lah, rider lah, macam-macam. Ini semua untuk mengekalkan tubuh badan yang sehat. Itu dia. Jadi pelajar hanya hurai maklumat yang terdapat dalam bahan ini sahaja. Ya, baik. Bagaimana Anda nak tutup? Oke, bagaimana kamu nak tutup? Oke. Kamu nak tutup seperti yang Cikgu katakan tadi, ulang balik tema tuh. Kesimpulannya, Kerjaya Sukan kan ini temanya. Kerjaya Sukan berperanan penting kepada kehidupan masyarakat, betul. Memang penting dalam kehidupan kita. Sama ada yang dah berusia ke, yang masih muda ke, yang budak sekolah ke, sukan ini sangat-sangat penting. Ya, selain hiburan, masyarakat haruslah sedar bahawa sukan juga boleh menjadi sumber kewangan. Sumber kewangan ini yang terdapat dalam bahan satu. Datuk Lee Chong Wei kan, betul kan? Memperoleh ilmu pengetahuan, boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi di universiti, serta menikmati kesehatan yang baik. Ini mungkin yang bahan yang ketiga, boleh masuk ke gimnasium dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini, pelajar dah memahami secara tuntas dan dapat memberi ataupun membuat kesimpulan karangan berdasarkan kepada tema dan juga tugasan karangan bahagian E. Nah, jadi dengan kata lain anak-anak, kalau Anda boleh buat karangan seperti ini, itu akan memberikan kamu orang bilang merit yang sangat besar, peluang yang sangat besar untuk Anda nak mendapat markah yang cukup lumayan. Nampak nih, nampak nih tak? Oke, jadi mungkin Anda bertanya, "Weh, Cikgu, berapa jumlah patah perkataan tu? Macam lebih je, tak." Jumlah patah perkataan, kalau tak silap saya, 196 patah perkataan. 196, kita tengok. Dan karangan ini boleh dapat 26 markah dan ke atas. Jadi, apakah tipsnya? Apakah yang perlu dilaksanakan oleh para pelajar? Ya, apabila Anda menjawab soalan karangan bahagian E pada 2 Mac yang akan datang. Apa yang Anda perlu buat? Jadi hal pertama yang kamu kena buat, kamu kena baca betul-betul soalan itu dengan teliti. Kemudian selepas itu anak-anak, selepas kamu dah baca soalan dengan teliti,
Tengok temanya mungkin kemalangan, mungkin kerjaya, mungkin pelancongan. Oke. Tema itu sudah dinyatakan. Cuma tugasan itu tidak dinyatakan secara spesifik. Jadi itu sebabnya pelajar kena guna teknik KFC tadi untuk membantu Anda mengenal pasti tugasan yang Anda akan hurai dalam karangan bahagian E. Dan yang keempat, anak-anak, huraian Anda tidak boleh lebih 200 patah perkataan. Tidak boleh lebih. Oke, sekiranya pelajar ambil idea di luar bahan. Ambil idea di luar bahan. Yang ini selalu nih banyak betul nih berlaku di seluruh negara nih, banyak betul. Bukan hanya berlaku di sekolah saya, mungkin juga berlaku di SMK Tongod, mungkin juga berlaku di SMK Masali Ranau. Banyak sekali berlaku. Pelajar ambil idea di luar bahan. Dia tak ambil maklumat berdasarkan bahan. Apakah impaknya? Apa impaknya? Adakah karangannya cukup bagus? Tak. Walaupun karangannya huraiannya bagus, ada peribahasa, oke, kemudian mematuhi bilangan patah perkataan, ngam-ngam 200, tetapi karangan tersebut hanya tahap memuaskan saja, yaitu 17 sampai 19 marka. Kalau pelajar ambil idea di luar bahan. Paham ya semua anak-anak? Ini cukup tekankan nih, tekankan. Saya nak bagi tahu lagi teknik yang paling betul, tips yang paling tepat. Pelajar hurai sahaja maklumat, kata kunci, idea yang terdapat dalam bahan. Jangan ambil di luar bahan. Boleh ya? Oke. Sekiranya pelajar buat karangan bahagian E, sangat bagus, huraian sangat bagus, tetapi terlebih jumlah patah perkataan. Sepatutnya kamu dapat 26 marka, gara-gara terlebih karangan kamu tuh hanya akan dapat dalam tahap memuaskan saja. Kepujian pun tidak layak. Betul ya? Oke. Itu dia anak-anak semua. Saya harap Anda paham ya. Oke. Baik.